saya dan Umar ada mengatakan kita nak bercakap mengenai hati-hati skamer e-sport. Sebab kita tahu zaman sekarang ni Umar kan, ramai remaja-remaja mungkin ada menjadikan ini sebagai satu kerjaya. Sebab kita tahu e-sport ini memang boleh buat duit. Akan tetapi kena berhati-hati. Sebab itulah kita nak bincangkan mengenai hati-hati skamer e-sport ni, sebab baru-baru ni ada satu kes yang sangat kecoh, sangat panas di kalangan player-player e-sport ini. Dan tanpa membuang masa lagi, jom kita panggil tetamu kita. Ada Sanse 4 orang. 4 orang. Dan siapakah tetamu-tetamu kita, Umar? Yang pertama kita ada dalam studio ni Mr. Chai. Jadi kita mempersilakan Mr. Chai Ping. Sila jemput masuk. Halo. Sila have a seat. Okay, thank you. Okey, silakan. Kejap, mana satu tetamu ni, Umar ke Mr. Chai? Okey, jemput dulu. Mr. Chai, apa khabar? Sihat? Sihat. Okey, dan sebenarnya Mr. Chai tidak keseorangan. Kita ada lagi 3 orang tetamu kita. Dan siapakah mereka itu, Umar? Yang pertama kita ada Kak Yana Samsudin. Hello Kak Yana. Dan lagi 2 siapa? Hai, dan juga yang kedua kita ada tim YSX. Ada 2 orang daripada tim YSX. Iaitu Poreng dan juga Cik. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Waalaikumsalam. Kak Yana, kenapa Kak Yana kejap jadi beku, kejap tak beku, kejap beku, kejap tak beku? Okey. Dengan Pak Eng, okey? Assalamualaikum. Okey, minta maaf saya masuk online sebab saya ada syuting. Kena beku sikit. Terima kasih Kak Yana sebab sudi korbankan syuting itu demi kami ya. Terima kasih. Betul. Okey, hari ini kita nak membincangkan mengenai hati-hati skamer e-sport sebab baru-baru ni Kak Yana ada membuat satu laporan, betul? Betul ke? Yang ada mengatakan ada satu player ni kan, dia buat hal lah Kak Yana. Apa cerita ni Kak Yana? Hal apa tu Kak Yana? Tak berkuat. Okey. Terima kasih. Hai, Umar, Atuman. Kat situ ada peguam bicara Tai Chi. Mr. Chai. Hai. Okey. Ya, betul. Saya ada report. Saya ada buat report sebenarnya sebagai seorang awam. Tapi ada satu hari tu ketika, yalah biasa-biasa kita semak apa aktiviti kita hari-hari. Saya dah tengok ada satu video. Video tu mengandungi gangguan seksual kepada kanak-kanak. Okey. Saya percaya ia kanak-kanak sebab dia suara dia budak kecil. Okey, lepas tu saya rasa macam saya sebagai orang awam, walaupun saya tak terlibat, saya bukan budak kecil tu, saya bukan ahli keluarga dia, tapi saya rasa macam saya tak senang tu jadi saya pun macam rasa apa yang saya perlu buat supaya benda ni tidak perlu ada dalam komuniti kita. Jadi saya pun telah buat report polis pasal atas video tu. Okey, terima kasih Kak Yana. Itulah dia kan. Tapi sebenarnya Umar. Kak Yana, ini adakah kali pertama atau sebelum ni pernah berlaku lagi insiden macam ni? Sebenarnya terus terang dalam stream yang berlaku ini adalah kali pertama. Alamak. Dan bila saya buat report, semua streamer kawan-kawan saya tu semua ucapkan terima kasih. Sebab rupanya dia bukan buat sekali, dia dah banyak kali, dia minta maaf, dia buat lagi. Tapi mungkin tak ada orang yang tahu apa benda yang perlu dilakukan. Apabila saya nampak, mungkin benda tu dah berminggu. Lepas tu saya terus report. So semua cakap, terima kasih Kak Yana, saya memang geram dengan ni tapi tak tahu nak buat apa. Baik, terima kasih Kak Yana. Tapi macam Mr. Chai kita kan, sebagai seorang peguam CV kita nak tahu sebenarnya ada tak orang kata hak perlindungan untuk player-player e-sport ini, ataupun mereka ini yang melakukan jenayah tersebut dikategorikan di dalam sebab dia dah membuat gangguan seksual kepada budak yang bawah umur. Jadi saya tahu kalau masalah-masalah gangguan seksual di bawah umur ni dia punya undang-undang dia sangat orang kata tinggi sebenarnya kan. Sebab dalam internet lah kita panggil dia cyber law lah. Sebenarnya kita ada undang-undang, ada akta. Tetapi penguatkuasaan dia akan kita kata susah sikit. Sebab kita tahu kan macam TikTok ke, macam internet tu dia lebar luas seluruh dunia. Bukan negara kita saja. Negara lain semua ada problem macam ni. Sama. Tapi untuk kita kata untuk topik misal kata bawah umur lah, kanak-kanak kita katakanlah, kita ada akta.
Okey, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Okey, yes. Okey, so akta dia 567 tentang pornografi lah. Tapi untuk konteks kita tak ada kena-mengena lah. Okey. Tetapi dalam akta tu ada section 11. Section 11 tu, yes, dia ada, kita kata dia ada kesalahan dia. Okey, kalau kita berkomunikasi secara seksual terhadap kanak-kanak, okey, kita boleh liable. Okey, maksud kita kalau disabi salah lah, kita boleh dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun. Sebab kalau kita sebagai streamer, okey, misal kata kadang-kadang saya buat live lah juga. Okey, sebab kita tak tahu siapa yang akan masuk live kita, betul tak? Takkan kita nak isi form. Okey, yang ini bawah umur tak boleh masuk. Tak boleh tapis punya kan? Yes, betul. Yang itu masalah dia. Sebab yang itu kita kata penguatkuasaan dia bukan senang. Undang-undang ada. Tak sempurna, tetapi cukup lengkap bagi I lah. Tapi penguatkuasaan dia sukar. Sebab takkan kita nak tahu siapa masuk, siapa tak masuk kan? So yang itu sebab kadang-kadang kita buat laporan polis pun susah. Ya, sebab kita tahu zaman sekarang ini seawal usia mungkin 8 tahun, 10 tahun pun dah ada, kita tahu, smartphone. Dah ada akaun-akaun social media sendiri. Dan kita, saya rasa mungkin sebagai ibu bapa juga pun kadang-kadang nak kawan mereka untuk tengok apa pun mungkin sedikit sukar sebenarnya. Walaupun sudah ada parental punya lock semua tu kan. Tapi kadang-kadang kalau diorang tahu password pun nak buat macam mana? Betul tu, Mat. Tapi macam, okay, Mr. Chai, saya tertarik dengan tadi macam awak ada cakap kesukaran untuk dalam progress tu kan? Tapi awak simpan dulu jawapan tu. Simpan jawapan itu, Poren dan juga Cik, sebab kita nak berhenti rehat dulu. Kita nak break dulu? Kita nak break dulu. Kita nak tahu apa jawapan yang akan diberikan oleh mereka selepas ini dalam Infinity Ekspresi Remaja Era Digital. Cantik. Cantik. Ekspresi Remaja Era Digital Infinity. Ekspresi Remaja Era Digital Infinity. Ya, masih lagi menyaksikan Infinity Ekspresi Remaja Era Digital bersama saya Akmal Nazri dan juga Umar. Kita lupalah dekat sahabat kita ni, minta maaf lah. Minta maaf, I love you, I love you. Ya, itu Hakim. Terima kasih Hakim. Sentiasa ada dengan kami di setiap episod. Terima kasih Hakim. Okay, back to the questions tadi lah. Kan kita nak tanya kepada Poren dan juga Cik tadi. Dah fikir kan jawapan macam mana kita nak bagi? Kita tanya Poren dulu. Poren, silakan. Kalau macam saya dari segi diorang bad streamer ni, kalau saya akan endongkan je lah, tak layan diorang lah. Akan ambil benda yang positif je lah. Bad streamer tu maksudnya diorang mengeluarkan komen-komen yang orang kata lucah ke, ataupun komen-komen yang macam alah apa orang panggil noob alah noob ke, macam mana sebenarnya Poren selalu dapat? Dia mengeluarkan dengan perkataan yang kasar lah. Contoh paling pasukan YSEC ni pasukan yang bermain dalam kompetitif, yang main dalam e-sport. So dia terdiri daripada banyak tim. Dalam satu YSEC ni ada banyak tim. Salah satu antaranya kita orang lah timnya. I see. So dalam satu tim ada 4 ataupun 5 player. Tapi kita boleh nampak lah macam Poren dia macam ketua lah. Okay, Mr. Chai, macam tadi tu kita ambil balik soalan yang kesukaran penguatkuasaan tu. Katakan macam kita ni ada kesukaran, dia kan benda cyber. Jadi kena terus pergi balai polis buat report ke, ataupun mungkin kumpulkan bahan-bahan bukti dulu? Ya, macam mana? Bagi I lah, secara praktikal tu kumpul dulu. Jadi kita boleh report. Misal kata kalau TikTok, kita report TikTok. Lepas tu kita report MC lah. Atau kita panggil SKMM. Yang ketiga, baru kita buat laporan polis. Saya nak tahulah kepada macam Kak Yana lah kan. Kita tahu yang kena kacau ni mungkin orang biasa lah kan. Mungkin macam kalau Kak Yana merupakan seorang public figure. So macam Kak Yana sendiri, ada terkena tak dengan gangguan-gangguan macam ni daripada skema e-sport ni sebenarnya? Actually gangguan ni memang, kalau you cakap pasal media sosial, you tak boleh tapis. Gangguan tu memang wujud. Tapi ada cara sebenarnya kalau kita nak mengelakkan benda ni. Kita boleh buat sendiri Satunya butang report. Yang keduanya kalau kita tengah buat live dekat stream,
Lepas tu ada komen macam orang maki-maki kita. Kita memang rasa emosi, memang kita terganggu betul. Kita baca, tiba-tiba orang panggil kita pelik-pelik lah kan. Tapi kan mungkin Poreng sendiri lah kan, awak mewakili pasukan-pasukan e-sport di Malaysia ini, mahupun yang profesional dan mahupun yang amateur yang baru saja nak berjinak-jinak di dalam e-sport ini kan. Apa kata-kata kepada mereka di luar sana supaya lebih berhati-hati dan mungkin betulkan niat lah kan. Setengah orang dia nak tengok player-player e-sport main game ni sebab dia nak tahu macam mana nak menang ataupun apa trik dia. Tapi yang ada niat lain ni yang sebenarnya kita nak elakkan. Jadi apa kata Poreng? Silakan. So kalau ada benda tak baik tu, janganlah ikut. Jangan ikut benda yang baik je lah. Nampak tak? Kan saya cakap dia ni ketua. Betul lah. Dia cakap sikit-sikit. Pasal dua, faham lah tu. Faham lah. Okey, macam Cik sendiri, Cik. Sambung daripada ketua awak tu. Cik, macam okey. Yang ni yang bagi ketua, Cik. Cik yang bagi ketua. ketua, Cik. Patutlah. Okey, Cik. Mungkin nak tambah sikit Yang kan? ketua dia kena banyak cakap sikit sebenarnya. Tim. Cik, nak tanya sikit lah, Cik. Macam sebagai player kan, jadi awak sebenarnya ambil masa sehari ni berapa jam sebenarnya berlatih kan? Dan sebenarnya betul ke? Nak tanya ni, orang kata kalau dah jadi player ni, dia jadi tak seimbang, Cik. Tak seimbang dengan apa tu? Keseimbangan hidup lah maksudnya. Keseimbangan hidup. Orang kata Ingat kan. dia yang tak seimbang dah. Tak. So saya sebagai pelajar and then player, Baik. saya nasihatkan kita kena pandai bagi masa lah. Kita bagikan masa untuk study, bagikan masa untuk kita punya game semua. So siapa pelajar-pelajar yang nak cuba masuk dalam bidang ni, kena pandai bagi masa dulu. Itu dia. Pandai-pandai bagikan masa supaya orang kata seimbang lah macam Umar tadi kan mengatakan. Okey, Mr. Chai, kita nak membuat satu kesimpulan kan mengenai isu ini kan. Okey. Sebagai seorang peguam, apa yang Mr. Chai ingin sampaikan kepada masyarakat di luar sana yang serius di dalam dunia e-sport ini dan tidak menggunakan platform itu sebagai tempat mencuci mata? Okey, so secara general, kecuali yang kita kata tadi kan, kanak-kanak, okey. Kalau mereka bagi kita yang bensur macam ganas ke, okey, atau luca lah. Okey, kepada dewasa ada salah tak? Memang salah juga. Memang kita ada akta lah, akta komunikasi dan multimedia lah. Akta dia 1998 atau kita kata akta 588 lah. Bawah section 211 dia ada kata, okey, kalau seseorang dia buat konten lah, atau dia buat kita kata content creator lah, okey, dia buat sesuatu yang memupuk, okey, unsur ganas lah, palsu sebagainya, okey, dia boleh didenda bayaran RM50,000. RM50,000? Yes, betul. Maksimum lah. Dalam akta dia tertulis. Okey, tetapi keputusan semua nanti yang Arif akan tengoklah. Yang itu kuasa yang Arif atau hakim lah. Okey, tetapi lepas tu mereka boleh juga dipenjarakan. Maksimum 1 tahun. Itu section dia lah. Baik. Okey, so itu hanya ingatan lah untuk semua. Kalau masa buat konten tu, boleh kita buat. Tapi lebih bagus kita buat yang kelakar. Tapi yang kita tidak menggaibkan orang lain. Atau kita tak menghasutkan orang lain. Macam tu. Sebab kita kena sensitif. Kena peka. Okey, terima kasih. Senang kata macam ni lah. Kalau ada masalah nak cari lawyer, Mr. Chai ada. Mr. Chai ada. Mr. Chai, kontak ke apa mungkin kalau nak bagi boleh. Ada IG ke? IG ada. Tapi biasa saya tak main sangat lah. Main TikTok je lah. Mr. Chai, TikTok tengok apa? Semua tengok. Semua kita nak matangkan. Baik, ini adalah merupakan akaun social media untuk Mr. Chai. Jadi kalau nak tanya apa-apa saja, boleh DM beliau. Dan juga jangan lupa untuk ni follow juga dekat Kak Yana YouTube ni. Yang mana tak lama lagi akan mendapat 10 juta subscriber. Amin. Amin Kak Yana, amin. Amin. Kejut bukan Kak Yana. 10 juta dapat diamond button. Amin Kak Yana. Kak Yana, mungkin kalau diorang tak tahu lagi, Kak Yana dah jadi streamer ke? Macam mana nak tengok Kak Yana main? Silakan Kak Yana. Okey, betul. Saya dah stream content game dah 2 tahun dah. Kita ada page kita khas untuk kita
main game saja Ya. Page selebriti saya Yana Samsudin. Tapi kalau untuk bermain game, kalau tengok saya konten bermain game, Yana Samsudin X. Itulah nama singkatan untuk YSX Esport. Yana Samsudin X Esport. Okey, ini dia kalau anda dapat lihat kan Umar, ini tadi kita ada tunjuk tadi akaun social media Power Encik dan juga Kak Yana. Yang mana kalau Kak Yana dia sim dia akan pakai headphone warna pink dia tu. Itu dia punya trademark tu. Itulah, semoga kita ucapkan korang ni semua menjadi streamer yang berjaya lah. Ya. Dan mengharumkan nama Malaysia sebenarnya. Betul tu. Dan lebih banyak lagi kemenangan. Ya, dan terima kasih kepada Kak Yana, terima kasih kepada Porin dan juga Cik dan juga Mr. Chai. Terima kasih. Terima kasih. Kerana sudi berkongsikan pendapat mereka mengenai topik kita hari ini, iaitu hati-hati scammer e-sport. We watching you.